Al-Quran, Al-Quran kebesaran Allah, putih cahaya petunjuk ilahi. Ayuhlah hayati hikmah kalamullah, fahami kitab mulia yang indah. Dalam Adik dan Al-Quran. Saya Insyirah. Kawan-kawan, bahasa Arab mempunyai kaedah struktur ayat i'rab yang sempurna. Saya Fatimah. Kawan-kawan, kalau kawan-kawan nak tahu, bahasa Arab adalah bahasa yang kaya dengan kosakata. Saya Batusha. Satu dunia dah tahu, bahasa Arab mempunyai sistem bentuk-bentuk perkataan yang unik. Saya Asma. Bahasa Arab adalah bahasa yang berseni. Ia mempunyai ungkapan yang halus dan teliti. Saya Dina. Adik-adik nak tahu, bahasa Arab adalah bahasa yang paling tua dan digunakan pakai sehingga kini. Saya Iman. Kawan-kawan, sebenarnya bahasa Arab adalah bahasa berdaya dan tahan dan ringkas. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Kaifahalukun? Alhamdulillah. Bagaimana penonton di rumah? Sihat, sejahtera? Moga-moga kita bersemangat untuk menuntut ilmu, kerana ilmu lah yang akan menjaga kita. Kalau harta akan habis. Harta tidak menjaga kita, tetapi ilmu akan menjaga kita dan mensejahterakan kita di dunia dan di akhirat. Dan kita akan mentadabbur seterusnya seperti biasa dalam surah Ali Imran. Hari ini insya-Allah pada ayat yang ke-164. Keberapa adik-adik? 164. Siapa yang nak membacanya? Silakan. Sebut Fatimah. Fatimah silakan. Semua dah sebut Fatimah. Nak buat macam mana kan? Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Alhamdulillah. Ya. Okey, kita dengar pula bacaan seorang lagi daripada peserta kita hafazan. Daripada siapa ya? Kita sebut ramai-ramai ya. Insyirah. Ya, Insyirah lah. Siapa lagi? Yang lain saya mak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Nak kejual apa Yop? Ya tak apa, cara bertenang insya-Allah kita boleh baca tempat-tempat yang dengung ya, dengung. Contoh pada ayat yang akhir tu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, lepas tu wa in kanu min qablu lafi dhalalim. 3 tempat tu. Kita sama-sama baca wa in kanu ya. 3 tempat tu pastikan dengung ya. 1 2 mula. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ya, pastikan kawasan berdengung tu digerakkan pada kadar 2 harakat. Kalau orang yang dah biasa dia dah boleh agak dah kadar 2 harakat. Tapi kalau tak biasa gerakkan jari. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ya. Ada 2 kaedah, daripada tutup kepada buka, gerakkan. Tapi ada kaedah yang kedua, daripada buka kepada tutup. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim. Sama je lah buka tutup buka. Ya tak? Tasbih. Subhanallah. Tahmid. Alhamdulillah. Takbir. Allahu akbar. Tajuk yang kita akan fokuskan pada hari ini tentang ayat yang kita bacakan pada ayat 164 surah Ali Imran ialah rahmat Allah kepada orang yang beriman. Apa dia? Rahmat Allah kepada orang yang beriman. Masya Allah. Pertama Ustaz nak sebut rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah menciptakan 100 rahmat. 99 daripadanya Allah tahan pada hari kiamat. Dan 1 sahaja Allah lepaskan kepada seluruh umatnya, seluruh makhluknya. Maknanya keenakan,
keindahan, kebahagiaan yang kita kecapi pada hari ini adalah satu daripada rahmat Allah yang begitu banyak. 99 yang Allah sakat dan tahan dahulu. Kita akan sambung tentang rahmat Allah kepada orang beriman. Apakah rahmat dia? Selepas daripada ini, terus setia bersama kami dan adik-adik yang cun di sini dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Alhamdulillah kerana masih bersama kami dan tajuk hari ini rahmat Allah kepada orang yang beriman. Teruskan Ustaz. Ya, terima kasih Fatimah kerana sudi menjemput Ustaz dan kita bertemu kembali dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Tasbih. Subhanallah. Tullabi. Naam. Apabila sebut rahmat Allah kepada orang yang beriman, kita tidak perasan benda yang ditekankan kepada ayat yang disebutkan dan dibacakan tadi. Ustaz nak tekankan sedikit sebab orang tak pandang kadang-kadang benda ni rahmat. Benda ni satu benda yang baik untuk manusia. Ya, 3 saja yang ditekankan pada ayat tadi. Yang pertama, mengutuskan Rasul di kalangan manusia. Ya, Rasul tu kalau bayangkan di kalangan bukan di kalangan kita. Di kalangan jin kan susah. Di kalangan binatang lagi susah nak berkomunikasi. Mek. Aku tak faham lah apa yang kau nak sampaikan ni. Kan payah. Begitu juga di kalangan malaikat. Tiba-tiba, Rabbuka. Lagi gerun juga. Tetapi Allah utuskan di kalangan Rasul yang menyampaikan wahyu dan kebenaran ini dan memimpin manusia di kalangan kamu sendiri. Dan duduk bersama kamu dan kamu boleh faham dia, budi pekerti dia, akhlak dia. Kan lebih mudah. Bukankah itu rahmat? Rahmat ke tidak? Rahmat. Tetapi kita tidak menyedari. Itu sebab bila Rasulullah ini kita kena sayangi. Tetapi ahli kita orang yang dengki, orang-orang yang membawa kebenaran seperti mana Nabi, ulama-ulama biasanya akan diperleke, dibunuh. Dan inilah amalan sepanjang zaman yang dilakukan oleh ahli kitab Bani Israel Yahudi yang membunuh orang-orang ataupun tok-tok guru mereka di kalangan para anbiya. Ini sikap mereka yang disebut dalam Al-Quran. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Mereka sentiasa nak membunuh nabi-nabi mereka, tok-tok guru mereka tanpa hak. Itu rahmat yang pertama. Rahmat yang kedua adalah rahmat membersihkan mereka. Bukan kerana mereka kotor, comot, terkena telur busuk, telur tembelang. Tidak. Maksudnya membersihkan mereka daripada penyakit-penyakit dan perangai-perangai jahiliyah. Perangai-perangai apa? Jahiliyah. Daripada suka menindas wanita kepada wanita diangkat kepada martabat yang baik. Daripada suka minum arak sampai legend arak nak sembahyang pun kadang-kadang payah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'buduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'buduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum. Makmum pun hangin aja sebagai contoh, kan? Maka ketika itu Allah bersihkan, Nabi bersihkan daripada sikap yang suka meminum arak, suka berperang-perangan sehingga tiada kebaikan kepada masyarakat, tak ada kebaikan kepada ibu-ibu yang kehilangan anak, kehilangan suami, derita, susah, roboh rumah. Maka Allah bersihkan daripada penyakit-penyakit ataupun Nabi bersihkan daripada penyakit-penyakit yang suka berperang. Begitu juga membunuh anak-anak dan menanam anak-anak secara hidup-hidup, khususnya anak ataupun anak perempuan yang dianggap membawa sial dan tidak boleh dibawa untuk berperang. Dan yang ketiga Allah terangkan, Allah mengajarkan ataupun Nabi mengajarkan kitab dan hikmah. Kitab ni Al-Quran, hikmah ni ada banyak mufassirin mengatakan, ada yang menyebut hadis, ada yang menyebut perkara-perkara yang baik, ada juga yang mengatakan untuk mengatur hidup manusia dengan cara bijaksana dan lebih teratur. Kesemuanya itu undang-undang. Kitab yang diajarkan ini bukan untuk menyusahkan manusia. Sebagai contoh tuan-tuan, kita bayangkan kalau kat rumah kita tidak ada sistem. Kan? Nak makan masa bila boleh, nak sidai kain, tak sidai kain pun boleh. Anak bergaduh pun tak kisah. TV dibuka masa maghrib, hiburan tanpa ada limit. Masa belajar pun tak tahu kat mana. Adakah itu menjadi satu kebaikan kepada seisi rumah dan keluarga? Tak. Sudah pastinya tidak. Maka undang-undang mesti ada. Makan masa bila. Okay, masa bila mengaji, masa bila study. Rumah tak boleh bersepah. Kain letak kat sini. Lipat pula waktu begini. Masa maghrib semua sembahyang. Masa isyak semua pergi study. Undang-undang ini semua kembali kebaikan dan rahmatnya kepada individu dan isi ahli rumah. Begitulah juga Islam. Dia meletakkan kitab, dia meletakkan hikmah ini. Al-Quran dan Sunnah ini bukan untuk menyusahkan. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Taha, aku turunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad bukan untuk kamu sengsara, tetapi untuk kita bahagia di dunia dan di akhirat. Takbir. Allahu Akbar. Tahmid. Alhamdulillah. Tasbih. Subhanallah. Tullabi. Naam. Ya,
Itulah yang Ustaz nak tekankan kepada 3 ayat ini. Lalu nak ceritanya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan diutuskan Nabi ini pada 3 perkara, dan kita nak bertanya kepada diri kita, bagaimana agak-agaknya nak mendapatkan rahmat Allah. Kita dah tahu rahmat ni bagus, bagaimana pula cara untuk mendapatkan rahmat? Ustaz nak sebutkan beberapa perkara. Yang pertama, kita kena berbuat ihsan kepada Allah. Apa dia? Ihsan kepada Allah. Ihsan kepada Allah ni diterjemahkan dalam satu hadis, anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarak. Iaitu kamu mengabdikan beribadah kepada Allah. Bukan berarti kata ibadah tu sembahyang, puasa, zakat, haji, tapi keseluruhan kehidupan kita ni adalah ibadah. Seperti apa? Seperti Allah melihat kamu. Tak payah Allah kalau guru besar selalu tengok kita, ataupun big boss selalu tengok kita macam ni je cekap pinggang. Macam mana perbuatan dan kerja kita? Mesti smart, mesti terbaik, mesti terpantas, mesti terhebat, mesti teritqan. Begitulah Allah nak bayangkan kepada kita, seperti Allah melihat kamu. Sentiasa. Itu yang pertama, insya-Allah ihsan tu dekat. Yang kedua, untuk mendapatkan ihsan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan cara apa? Mudah sahaja, buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang ataupun ditegah. Itu mudah. Begitu juga untuk mendapatkan rahmat Allah kepada kita orang-orang beriman. Cara yang ketiga adalah kasih sayang sesama makhluk. Ya, sama ada makhluk itu manusia ataupun makhluk itu daripada di kalangan binatang ataupun haiwan. Tullah bi? Naam. Nabi SAW bersabda, "Man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana falaysa minna." Siapa yang tidak merahmati orang-orang yang kecil di kalangan kami, budak-budak, dan tidak respect orang-orang yang tua, dia bukanlah di kalangan akhlak kami. Oleh sebab itu, sesayang menyayangi sesama sendiri. Ada hadis lain yang menegaskan, merahmati dan berkasih sayanglah kamu sesama sendiri, maka orang-orang yang di langit akan menyayangi kamu. Inilah yang disebut rahmat Allah akan dekat kepada orang-orang beriman. Hasil daripada suluhan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, begitu ya, suluhan yang dibawa oleh Allah SWT dalam ayat yang kita baca tadi. Moga-moga rahmat Allah dekat dengan kita. Kita akan dengar pesan Atuk selepas ini bersama kami dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Setia bersama kami dan jangan Hayati hikmah kalamullah, fahami Rasulullah dalam menyenangmu kami susuri lembaran sirahmu pahit ketir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Merdu tak, Tok? Oh, merdu. Hebat suara cucu-cucu Atuk, Masya Allah. Dia. Suara dia macam, Atuk ingat dulu apa? Suara macam Lata Manggisakar. Ya, Masya Allah. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih pada cucu-cucu Atuk dalam studio. Dan terima kasih cucu-cucu Atuk di depan. Yang masih setia bersama kami dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Bila mana disebutlah ayat terbaca tadi, apa dia? Kelahiran Nabi kita, perutusan Nabi kita, dibangkitkan Nabi sebagai Rasul, satu kebaikan kepada orang yang beriman. Apa kebaikannya? Masya Allah. Ini yang Atuk cerita ni. Kepada orang beriman, lelaki dan perempuan. Tapi yang lebihnya yang Atuk sebut, yang untuk orang perempuan. Orang perempuan patut berterima kasih kepada Rasulullah. Cucu Atuk lelaki perempuan ni? Perempuan. Perempuan, kita kena banyak terima kasih kepada Rasulullah. Pasal apa? Maka Nabi lah yang banyak memberi nikmat kepada orang perempuan. Pasal apa? Kita tahu tak? Dulu sebelum Nabi kita mari, ya, sebelum Nabi kita mari dulu, orang perempuan dulu macam mana? Nampak tak? Bayang, fikir tak? Macam mana orang perempuan dulu? Orang perempuan dulu tak ada nilai, tak ada harga, tak ada, semua tak ada. Ya? Nilai tak ada, kehormatan, semua tak ada. Atuk cerita ni. Sejak zaman dulu lagi, sejak zaman orang kata apa, zaman Yunan Purba. Ni cucu tak tahu ni, zaman Yunan Purba. Mereka anggap wanita ini sebagai perempuan, sebagai wanita yang diutuskan hanya untuk memuaskan nafsu lelaki saja. Masya Allah. Dengan Yunan Purba. Datang pada Cina Purba. Dia orang kata apa? Perempuan ni punca segala balak bencana. Orang Cina dulu. Waktu dia kata kalau tak nak jadi balak bencana, maka perempuan tu kena kawal. Jangan bagi dia keluar rumah. Jangan bagi dia merayap. Cara dia buat macam mana? Sejak lahir perempuan tu, dia pakai kasut. Kasut dia buat daripada besi, daripada kayu. Dia pakai kasut, dia tak buka-buka. Lepas tu badan dia besar. Kaki dia? Kecil. Kita dah nampak Cina hari ni ada badan pasal kaki dia. Kecil. Itu pahaman adat dulu tu. Dia tak bagi perempuan tu berjalan, dia pakai kasut kecil. Itu Cina.
Datang pula di kalangan Hindu purba. Di kalangan Hindu purba ada satu syariat nama syariat Manu. Syariat apa? Manu. Sekarang tak ada syariat ni. Dalam syariat Manu, mereka kata perempuan ini sarang-sarang syaitan. Ya Allah, sarang apa? Syaitan. Syaitan mana dalam perempuan banyak syaitan. Maka sebab tu orang-orang syariat Manu dia kata apa? Maka nak jaga syaitan-syaitan ini, perempuan yang berumur 7 tahun, 8 tahun, cucu berapa umur? Berapa tahun? 12. 8 tahun dah kahwin cepat. Dulu 8 tahun dah berkahwin. Pasal apa? Supaya bila dia ada suami, supaya suami jaga syaitan-syaitan ini. Dulu datang pula di kalangan masyarakat Nasara. Nasara kata apa? Dalam badan syaitan juga, dalam badan perempuan juga ada syaitan. Maka sebab tu kita hari ini orang Nasara, orang Kristian hari ini padri-padri dia tak kahwin. Betul tak? Betul. Pasal apa? Dia mengatakan dalam perempuan ini banyak syaitan. Jadi kalau dia kahwin dengan perempuan, dia bersama perempuan, syaitan masuk dalam badan. Sebab tu hari ini padri tak kahwin. Datang masyarakat jahiliah. Mereka kata apa? Perempuan ini sial. Betul tak? Betul. Apa dia buat bila banyak anak perempuan? Bunuh. Zalim tak? Zalim. Itu sebelum Nabi datang. Bila datang Nabi kita, satu niat mana buat apa? Perempuan jangan dibunuh. Ya. Perempuan kita kena jaga dia. Perempuan sebab dia ada kehormatan. Betul tak? Betul. Masya Allah. Hebat tak? Hebat. Oh, betul kita syukurlah apa Nabi buat. Nabi angkat darjat perempuan ini, wanita ini, dalam 4 kategori. Ingat, dalam 4 kategori. Yang pertama, Nabi angkat darjat wanita yang bergelar ibu. Siapa ibu dia ada anak, maka Nabi kata, wahai anak, hormat ibu kamu. Betul tak? Betul. Oh, hormat ibu kamu. Sebab ibu itu hormat. Maka Nabi kata, syurga di bawah tapak kaki Ibu. Oh, hebat tak? Hebat. Dulu mana ada? Tak ada. Dulu masa zaman Yahudi dulu, bila seorang bapa dia mati, ada tinggal mak. Maka tanya anak dia, kau nak tak mak kau? Kau nak bagi jadi bini kau? Tak nak kau terajang keluar. Allah. Hina tak? Hina. Satu, dia angkat darjat wanita perempuan sebagai seorang ibu. Masya Allah, hebat. Hebat dia. Tak akan masuk syurga seorang anak kerana derhaka kepada Ibu. Oh, ya Allah. Satu. Yang kedua, dia angkat darjat perempuan yang nak berkahwin. Oh, nak berkahwin saja. Bila ada suami, Islam kata, wahai suami, jaga isteri kau elok. Ya? Didik dia, ajar dia, asuh dia, bimbing dia jadi perempuan yang baik. Betul tak? Betul. Isteri jangan dia larang pukul isteri, larang zalim isteri, semuanya. Yang ketiga, dia angkat darjat anak gadis. Masya Allah, kita tengok cucu-cucu atuk cuncul pakai peluh lawa, betul tak? Dulu mana ada macam ni? Dulu rambut macam guru jerai tu. Ya? Masya Allah, rambut begini, betul tak? Betul. Orang tengok Islam mari, Masya Allah, dibentuk syakhsiah anak gadis. Oh, kalau semua anak gadis macam inilah, Masya Allah. Kalau semua bapa-bapa yang ada anak gadis bentuk macam ini, macam hebat tak? Hebat. Hebat. 3. Yang keempat, dia angkat darjat perempuan. Asal perempuan saja, tak kira dia tu anak gadis ke, isteri ke, janda ke, ibu tunggal ke, ibu tunggul ke, tak kira lah. Yang penting, perempuan, dia angkat darjat. Macam mana angkat darjatnya? Nabi kata apa? Perempuan masuk syurga mudah. Nabi kata, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'zajaha qila laha dukhulil jannati min ayyil abwab syi'ti." Apa Nabi kata? Nabi kata, mana-mana perempuan, tak kiralah kecil ke macam cucu ni, dia isteri orang ke, janda ke, mana-mana perempuan. Yang pertama, dia semayang 5 waktu. Cucu semayang tak? Semayang. Tu ada dah. Puasa Ramadan ada tak? Ada. Masya Allah ada. Yang ketiga, jaga kehormatan. Jaga tak? Jaga. Masya Allah. Yang keempat, taat suami. Ada tak? Ada suami? Belum lagi. Besok bila cucu tu ada dapat suami besok, taat suami tak? Taat. Taat? Tak nak taat? Masya Allah. Ada 4 ini, maka besok Tuhan kata, Nabi kata apa? Tuhan kata apa? Udkhulil jannati min ayyil abwab syi'tu. Masuk ke dalam syurga, ikut mana-mana itu yang kamu suka. Ini kata kebaikan bagi seorang perempuan. Yang dulu sebelum Nabi ada tak? Tak ada. Kita katakan bahawa perutusan Nabi kita, kelahiran Nabi kita, datangnya Nabi kita sebagai rahmat, sebagai nikmat untuk siapa? Untuk orang Perempuan. Maka kita kena bersyukur pada Nabi kita. Dialah yang mengangkat darjat kita. Betul tak? Betul. Hebat hanya kerana siapa? Kerana Nabi. InsyaAllah mudah-mudahan dapat segala pengajaran dengan apa yang Atuk jelaskan tadi untuk cucu-cucu radio maupun cucu di luar sana. Mudah-mudahan insyaAllah tetap rahmat. Hanya bertemu lagi. Isteri akan datang dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Saya akan bertemu lagi. Ma'assalamah. Wa ilal liqa.
sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.